Saya jawab Hasan Karim. Hasan Karim mengatakan, enakmen syariah manifestasi kehendak rakyat Kelantan, kata Hasan. Ahli Parlimen PKR Hasan Karim, terima kasih Diana Anwar, mempunyai pandangan yang berbeza. Mengatakan bahawa keputusan Mahkamah Persekutuan membatalkan sejumlah peruntukan dalam enakmen syariah Kelantan. Hasan berkata, dia sama seperti Ketua Hakim Sabah yang satu-satunya membuat penghakiman ingkar namun atas sebab yang berbeza. Pendirian saya dalam kontroversi perundangan ini mengambil kira sosiopolitik, sejarah dan budaya negeri Kelantan. 3 perkara yang menjadi sandaran hujah saya berada di luar pertimbangan 9 hakim. Pertimbangan mereka adalah hanya berasas kepada undang-undang yang tidak ada. Okay? So of course hakim hanya berdasarkan kepada perlembagaan. Bagaimanapun saya ingin membawa perspektif lain, iaitu di luar skop undang-undang perlembagaan, iaitu soal politik katanya. Hasan seorang peguam membangkitkan PAS yang telah mentadbir sejak 34 tahun lalu. Enakmen Kanun Jenayah adalah enakmen diluluskan oleh Dun Kelantan dan menjadi undang-undang apabila diperkenalkan oleh Sultan Kelantan. Rakyat Kelantan lebih 90% orang Melayu, lebih 33 tahun mereka telah memilih PAS, sebuah parti Islam. Rakyat memilih PAS di Kelantan melalui peti undi, bukannya secara ugutan dan paksa. PAS memerintah di Kelantan melalui pilihan raya dan demokratik mengikut lunas demokrasi, bukannya melalui kekerasan. Pada Jumaat lalu, Ketua Hakim Negara, mengulas lanjut, Hasan berkata, walaupun Mahkamah Persekutuan memihak pemetisyen dan bukannya kerajaan, ia tidak bermakna isu berkenaan telah reda dan semua orang reda boleh balik tidur nyenyak. Dia juga berkata, enakmen itu adalah manifestasi asas kehendak majoriti rakyat Kelantan yang telah menyokong pentadbiran PAS dalam 8 PRU berturut-turut. Itu manifestasi menurut Hasan Karim. Aku dah menghormati Parlimen Persekutuan, tapi saya yang bukan ahli PAS dan MP dari PKR menyokong dasar kepelbagaian kaum dan agama di Malaysia. Menggesa supaya kita bersikap adil bukan saja kepada kerajaan PAS di Kelantan, tetapi seluruh rakyat majoriti Kelantan yang mahu syiar Islam ditegakkan di negara kita. Baik. Yang pertama, saya nak jawab saudara MP Hasan Karim ni. Yang pertama, saya kata bahawa keputusan tersebut bukan keputusan daripada Perdana Menteri. Now, daripada 9 hakim tersebut, seorang Hakim Sabah Sarawak mempersoalkan. Dia mempersoalkan kenapa perkara ini, petition ini, tidak dibawa oleh Peguam Negara. Sebab itu dia mempersoalkan locus standi. Nick Allen membawa perkara tersebut. Dia berselisih dengan 8 orang itu bukan sebab dia tak setuju dengan petition tersebut. Dia berselisih kerana dia kata locus standi. Orang, the party to the, orang kata the trial itu, parti tersebut bukan sepatutnya Nick Allen tetapi kerajaan. Now, bila Hasan Karim mengatakan bahawa sepatutnya kerajaan kita kena melihat secara terbuka dan sebagainya, kalau AG yang bawa, yes, Hasan Karim boleh berkata demikian. Tetapi isunya perkara ini bukan dibawa oleh AG, bukan dibawa oleh Peguam Negara. Persoalan undang-undang tersebut bukan dibawa oleh persekutuan pun. Dia dibawa oleh individu yang juga merupakan rakyat negeri Kelantan. Mempersoalkan undang-undang negerinya sendiri. Maka adakah dia mempunyai locus standi? Jawapan saya, ya, dia ada. Sebab itu bila hakim yang terakhir ke-9 itu mengatakan dia tak ada locus standi ni, maksudnya dia ada ground untuk nak, dia ada ground untuk nak apa orang kata, dia ada locus, dia ada ground lah untuk nak bawa kes tersebut. Sebab itu saya kata dia ada ground, dia ada locus standi. Pertama, dia adalah rakyat negeri Kelantan yang mungkin tak terkesan atau tidak itu tak penting. Tetapi dia adalah rakyat negeri Kelantan yang mempersoalkan enakmen syariah untuk negerinya sendiri. Maka dia ada locus kat situ. Yang kedua, menjawab Hasan Karim bahawa apa orang kata, AG tak bawa perkara ini. AG tak bawa isu ini. Yang bawa isu ini adalah rakyat negeri Kelantan sendiri. Dia bukan kisah majoriti atau minoriti. Persoalan undang-undang itu ditanyakan oleh rakyat negeri Kelantan kepada Mahkamah Persekutuan. Kita tahu dalam hal begini, civil ini, bahawa pemetisyen itu bertanya kepada kepada hakim Mahkamah Persekutuan, adakah perkara yang dibawa atau diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri itu bercanggah atau tidak dengan Perlembagaan Persekutuan. Dan yang kedua, saya menjawab Hasan Karim, sesuatu itu tidak ini perlembagaan. Perlembagaan menyatakan bahawa tidak dibenarkan mana-mana undang-undang bercanggah atau menyanggah perlembagaan. Menyanggah atau bercanggah dengan perlembagaan. Walaupun itu adalah pilihan rakyat negeri Kelantan terhadap pemerintah dia. Kerana apa?
Perlembagaan itu ada di situ kerana itulah keluhuran perlembagaan yang kita maksudkan. Erti kata, kalau perlembagaan itu dia di situ untuk menjaga segala-galanya termasuk kaedah kita nak mewujudkan pentadbiran. Baik. Hasan Karim kata, saya tahu Hasan Karim ni mungkin dia mocking. Dia memperli rakyat negeri Kelantan. Korang nak bising-bising apa hal? Rakyat negeri Kelantan dah undi PAS. Lantak dia lah nak letak pun undang-undang sekalipun. Betul, saya setuju. Kalau daripada sudut itu betul lah Hasan Karim, dia nak mocking. Dia nak mengejek rakyat negeri Kelantan. Kerana itulah dia hasil yang kamu undi. Tapi dalam masa yang sama, kita kena fikir secara adil juga. Bila Nick Allen dia interview dalam satu interview, I think Caprice interview dia. Ini Caprice kot. Dia tanya soalan. Kenapa nak mempersoalkan tentang liwat? Dia kata. So Nick Allen jawab macam ni. Dia kata contohnya kalau ada dua orang peliwat. Seorang Islam, seorang bukan Islam. Yang Islam ni didenda dan mereka berliwat di Kelantan umpamanya. Seorang ni kena 3 tahun syariah sebab dia Islam. Yang seorang bukan Islam dia kena 20 tahun, minimum 5 tahun. 377A hukuman kandung kesesaan minimum 5 tahun, maksimum 20. So tak adil lah yang bukan Islam kena 5 tahun ke 20 tahun, yang Islam maksimum 3 tahun. Itu maksimum, mungkin boleh kurang lagi. Saya tak setuju. Betul, in one angle betul. Nampak macam, tapi ada orang kan kata, alah tak apalah dia bukan Islam, lantak dia lah. Yang penting Islam ni kita kena selamatkan. Saya jawab macam ni, lagi tak adil Nick Allen. Saya tambah, daripada situ saya tambah. Dalam kes Iki Putra, yang Islam tu bukan sahaja akan dipenjarakan 20 tahun civil, dia juga akan dipenjara 3 tahun syariah. So dia kena 2 kali hukuman. Yang bukan Islam dia kena sekali je, iaitu masuk penjara atau sebatan, whichever lah. Dan kedua-duanya penjara dan sebatan. Tetapi yang Islam tadi dia kena juga civil, undang-undang jenayah civil tu 20 tahun, 5 ke 20 tahun. Tapi kalau ada undang-undang syariah, dia kena juga syariah. Sebab itulah Iki Putra mempersoalkan, aku dah kena dengan undang-undang jenayah, kenapa aku nak kena dengan syariah lagi? Dah 2 kali hukuman dia kena. Kena sekali dah lah. Alah lantak lah Is. Itulah adil. Itulah keadilan. Kita bercakap adil, tapi kita sendiri tak mempraktikkan keadilan. Itu kadang-kadang saya pelik tuan-tuan kan. Kita memperjuangkan keadilan, tapi bila sampai bab macam ni kita tak adil. Yelah, dia buat dosa dan kesalahan, itu satu hal dia lah. Tetapi dalam masa yang sama, kita kena adil dalam menghukum. Kita kena adil dalam kita menghukum. Dan membawa saya kepada satu benda ini, membawa kita kepada satu persoalan yang besar, tuan-tuan. Satu cerita yang besar. Ceritanya adalah, adakah PAS menggunakan nama dakwah bagi membawa ideologi demagogi? Demagogi ni apa? Apa demagogi is? Baik, saya tunjuk tuan-tuan. Saya berdasarkan istilah demagogi ni, demagogi adalah kaedah atau amalan penguasaan politik dengan membangkitkan atau mengapi-ngapikan perasaan rakyat secara tidak rasional. Masyarakat yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang menguasai fahaman akhirnya mencetuskan Perang Dunia Kedua. Yang ni lah, contoh dia lah. Tetapi kaedah atau amalan penguasaan politik membangkitkan perasaan rakyat secara tidak rasional. Kenapa saya kata tidak rasional, tuan-tuan? Okey. Saya tertarik bila kes Nick Allen ni dibawa. Saya kan nampak bahawa kaedah PAS bangkitkan isu ni. Dia kata, tengok, even Muhyiddin Yassin sendiri tulis, tengok, sekarang ini kerana perkara ini, Kelantan boleh buat rumah pelacuran, Kelantan boleh berzina, Kelantan boleh berjudi. Kerana ini semua telah dibatalkan. Baik, siapa yang cakap demikian, saya minta dia buat benda tu di Kelantan. Saya cabar dia buat rumah pelacuran dan rumah perjudian di Kelantan. Saya cabar dia. Sebab saya tahu dia akan kena tangkap. Sebab walaupun enactment syariah itu tidak ada, kita ada enactment undang-undang sivil yang lagi teruk. Liwat tak ada. Cuba kamu meliwat di Kelantan. Tak, liwat jangan fikir liwat lelaki. Liwat perempuan boleh kira liwat. Meliwat isteri, walaupun dia isteri kita, dia boleh tuduh kita sebagai liwat tau. Jangan main. Ni kaki-kaki liwat ni haram tu. Kan? Cuba buat, try. Since tak ada lagi undang-undang syariah, cubalah buat. Isteri kamu mengadu dengan polis,
377 20 tahun dalam penjara kamu. Berani buat? Tetapi saya nak tunjukkan bahawa bagaimana mereka menggunakan kebodohan rakyat. Pertama, Nick Allen tidak pernah mempersoalkan undang-undang zina. Itu tak pernah masuk dalam mahkamah. Tetapi itu yang dibangkitkan. Kedua, judi tidak pernah Nick Allen bawa tetapi telah ditarik balik. Ada orang kata, jadi lepas ni orang Kelantan boleh berjudi lah. Ada seorang peguam syariah Sarawak tu, kawan saya tunjuk saya, dia kata, ni bang, macam mana ni ada seorang peguam syariah kata lepas ni Kelantan boleh berjudi. Saya kata, pergilah berjudi, kamu boleh tengok. Dan yang kedua, saya kata, Nick Allen tak pernah mempersoalkan tentang judi. Dia bawa section tersebut, tapi sebelum keputusan, dia dah tarik balik. Judi tu dia dah tarik balik. Tak ada. So, zina tak ada, judi tak ada. Maksudnya, masih kekal dalam syariah. So, dekat mana yang orang kata, lepas ini bolehlah berzina, lepas ni bolehlah berjudi? Dekat mana? Sedangkan undang-undang tu dalam syariah itu masih ada. Nick Allen tak pernah mempersoalkan dua section ini. Yang 16, itu menunjukkan betapa bodohnya diorang ni. Nak membaca benda yang paling asas pun diorang tak pandai. Tapi dia punya semangat nak pergi menentang tu, hebat. Tapi bila kita tanya benda asas, langsung tak tahu. Bukanlah terjumpa, berjawablah dengan seseorang dalam online. Dia kata lepas ni habislah negeri Kelantan ni, tak boleh lagi menghukum zina. So saya tanya soalan, Nick Allen bawa ke enactment zina dalam dalam mahkamah syariah, dalam keputusan Mahkamah Persekutuan tu? Saya tanya. Tak kisahlah semua tu. Yang penting sekarang ni habislah syariah kita. Mahkamah syariah kita dah habis. Saya kata tak jawab soalan saya tadi. Tentang syariah, tentang zina, adakah Nick Allen bawa perkara itu dalam Mahkamah Persekutuan? Dia tak berani ke dia tak nak jawab ke, itu tak penting. Tapi dia tak membahaskan perkara tersebut pun. Sebab apa? Dia tahu benda tu akan makan diri dia. Sama juga dengan judi. Ada orang kata, habislah boleh berjudi dekat Kelantan. Setahu saya dekat Kelantan tak ada nombor ekor. Kan? Betul tak? Dekat Kelantan tak ada 4D. Jadi judi apa ni sebenarnya? Okay? Ke Kelantan tak mengaku bahawa sebenarnya Kelantan antara negeri yang tinggi judi online. Judi haram. Antara negeri yang tinggi judi online dan judi haram. Sebab dia tak ada 4D. Yelah, nak ada 4D kat Kelantan pun susah juga. Sekarang ni judi online ni senang, download je dekat phone. Kan? Tak payah, kita nak detect pun susah.